Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Mualim harap semua berada dalam keadaan sihat, baik dan sejahtera serta dipermudahkan urusan korang dan juga dipermudahkan untuk memahami subjek jawi, bukan saja jawi, subjek-subjek lain. Okey, so hari ini kita akan belajar. Okey, sebelum tu bagi yang masih belum kenal Mualim, nama Mualim Muhammad Mirzan bin Saidin. So Mualim akan ajar jawi bagi murid tahun 5. Okey, so Mualim nak minta satu je daripada korang, iaitu minat jawi. Tolong minat jawi sebab bila kita minat, kita akan kita akan belajar dan terus belajar. So minat dalam jawi sebab jawi ni tak susah pun, jawi ni senang je. Okey. So kita belajar untuk jawi tahun 5. Okey. So untuk Mualim masuk teruslah topik Mualim terus masuk topik untuk pelajaran hari ini. Okey. So untuk hari ini kita akan belajar imbuhan an. Kita belajar an. Nampak senang imbuhan an, tapi Mualim perlukan 3 minggu untuk korang betul-betul faham untuk nak ejaan jawi menggunakan imbuhan an dengan betul. Mualim ambil masa dalam 3 minggu. Okey, ada 3 cara menulis imbuhan an dalam tulisan jawi. Maksudnya ada 3 cara menulis imbuhan an dalam tulisan jawi. Ada 3 cara. Yang pertama, imbuhan an ditulis dengan huruf nun. Imbuhan an ni ditulis dengan huruf nun sahaja. Huruf nun sahaja. Contoh, arahan. Okey, yang kedua, imbuhan an ditulis dengan huruf alif nun. Contohnya, kemajuan. Padahal an sama je. An, tapi ditulis dengan nun, alif nun, dan satu lagi bentuk an. Imbuhan an ditulis dengan huruf hamzah nun. Kegembiraan. Padahal an je, tapi dia ada tiga jenis, 3 cara menulis an. Untuk hari ini kita akan belajar topik ni. Imbuhan an ditulis dengan huruf nun. Nun sahaja ditulis. Okey. Kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun. Kata yang menggunakan imbuhan an dengan huruf nun. Okey, ini contoh dia. Buai, buaian. Tari, tarian. Masak, masakan. Rakam, rakaman. Rawat, rawatan. Tulis, tulisan. Itu adalah contoh yang kita menggunakan nun sahaja dalam imbuhan an. Okey, untuk imbuhan an ditulis dengan huruf nun ni, dia ada tiga sebab. Dia ditulis dengan nun sahaja imbuhan an ni, dia ada dua sebab. Sampai 3 kali Mualim ulang. Bermaksud benda tu penting. 2 sebab yang korang kena hafal, faham dan ingat. Yang pertama, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Contohnya balai, balaian, pakai, pakaian dan seterusnya. Yang kedua, kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Okey, Mualim nak tanya kat semua. Dah faham ke apa maksud suku kata? Faham dah? Dah tahu dah maksud suku kata? Kalau tak tahu suku kata, kita susah untuk kuasai jawi. Jawi kena tahu, kena faham betul-betul apa maksud suku kata. Okey, Mualim buat satu pengulangan untuk suku kata. Suku kata ni terbahagi kepada 2. Yang pertama, suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka berakhir dengan huruf
vokal. Akan tetapi untuk suku kata tertutup, dia berakhir dengan huruf konsonan. Okey, suku kata tertutup berakhir dengan huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Dalam jawi kena tahu suku kata terbuka, suku kata tertutup, vokal, konsonan. Okey, untuk huruf konsonan adalah huruf yang bukan A, E, I, O, U. Huruf yang selain A, E, I, O, U adalah huruf konsonan. Untuk suku kata tertutup, suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Contohnya san. Lepas tu, apa lagi ya? Tang, T-A-N-G, dia berakhir dengan N-G, huruf nga. Itu untuk suku kata tertutup, dia berakhir dengan huruf konsonan. Okey, dua yang korang kena tahu dekat sini, sebab imbuhan an ni ditulis dengan huruf nun sahaja. Sebab dia yang pertama, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Yang kedua, kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Ya dan suku kata tertutup. Itu sahaja untuk korang kena ingat. Dan seterusnya korang kena faham. Kita pergi yang pertama. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Contohnya tari. Kita tambah an, tarian. Kita letak nun sahaja. Balai. Kita nak tambah an, balayan. Puji, tambah nun, tambah an, pujian. Pakai, tambah nun, pakaian. Okey, kejap untuk ejaan pakaian. Untuk ejaan pakaian. Tu dia. Ini untuk ejaan pakaian. Okey, seterusnya. Yang kedua, sebab yang kedua. Kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Apa itu suku kata tertutup? Suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Huruf yang bukan A, E, I, O, U. Contohnya sukat. Dia berakhir dengan huruf T, betul? Dia berakhir dengan huruf T. T huruf konsonan. Sukat. Kita nak tambahan sukatan, tambah nun sahaja. Tambah nun sahaja. Tapis, tambahan tapisan. Tapis jadi tapisan, tambah nun sahaja. Dia tak ada tambah alif nun, hamzah nun, tak ada. Sebutan, tambah nun saja. Ikhlas, keikhlasan. Ini perkataan perkataan yang mengandungi suku kata tertutup di akhir dia. Sukat, kat, tapis, sebut, ikhlas, semua suku kata tertutup yang berakhir dengan suku kata tertutup. Okey, last tahukah anda kata dasar yang berakhir dengan huruf ya terdiri daripada suku kata terbuka yang mengandungi vokal I dan diftong AI. Okey, untuk perkataan yang berakhir dengan huruf ya tadi, contohnya balai. Apa lagi ya? Balai, pakai. Itu adalah suku kata terbuka sebab dia berakhir dengan huruf I. I adalah huruf vokal. Akan tetapi dia disebut sebagai diftong. Contohnya balai, pakai, sebab dia ada dua huruf vokal yang dekat-dekat. Dan bunyi dia meluncur. Balai, kita tak panggil balai, balai, benda tak. Pakai tak, pakai. Dia orang panggil bunyi yang gelonso, bunyi yang struk. Macam tu. Malik tak tahulah istilah yang tepat apa dia. Akan tetapi dia dipanggil sebagai diftong sebab diftong ni dua huruf vokal yang sama dan juga bunyi dia gelonso, bunyi dia balai. Dia terus je. Dia bukan macam da'i, bukan. Balai. Okey, yang seterusnya. Kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup biasanya menggunakan vokal A, I, taling, U dan O. Okey. Untuk suku kata tertutup. Suku kata tertutup
dia mesti ada niau. Dia ada 3 perkataan. Selalunya 3. Yang pertama huruf vokal. Huruf konsonan. Huruf vokal dan huruf konsonan juga. Contohnya san. S-A-N. San. Suku kata tertutup. Dekat tengah suku kata tertutup tu selalunya dia ada huruf ni. San ataupun sin, sen, sun, sun. Itu adalah kebiasaan suku kata tertutup. Dia ada vokal ni. Confirm ada. Tak ada yang tak ada. Confirm ada. Okey, itu saja daripada Muallim. Untuk topik ni, 2 perkara penting yang kita kena ingat. Yang pertama, kata dasar yang berakhir dengan huruf ya. Lepas tu suku kata tertutup. Kata dasar berakhir huruf ya, suku kata tertutup, kita akan letak nun untuk imbuhan an. Itu sahaja yang kita perlu ingat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.